والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت كما نوى سلفنا الصالح، نويت كما نوى المؤلف. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد. Alhamdulillah, tamunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi umur, memberi kesihatan kepada kita, dapat kita menggagahkan diri melangkah mari ke madrasah ini, mari sembahyang maghrib berjamaah. Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah kepada Allah boleh sembahyang berjemaah. Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita dapat kita dirikan sembahyang berjemaah bersama-sama, dan seterusnya dapat kita menunggu waktu Isyak ini dengan mengisi dan menyambung pembacaan kitab kita, kitab hadis 40. Kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita yang lepas, kita masuk hadis yang ke-6. Kita sudah masuk hadis yang ke-6. Cuma baca hadis yang ke-6 tu, dia baca dan terjemuh tu sikit ya. Tak ada habis. Baik berambat dengan masa kan, begitulah jadinya. Ala kulli hal, alhamdulillah. Jadi oleh kerana kita pada malam ini ambo rasa molek kalau ambo baca balik. Baca tu maknanya baca hadis. Daripada mula kemudian kita sambung perbicaraan yang kita sudah bincang dah sebelum pada ni. Baik, qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Al-hadits as-sadis an Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Baik, hadis kita pada pertemuan yang lepas, hadis yang ke-6 dalam kitab ini diriwayatkan oleh seorang sahabat nama Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, dan ambo sebut dah lebih kurang berkait dengan Nu'man bin Bashir ini. Cuma boleh jadi sebut dah ataupun tak sebut lagi. Disebut dalam kitab Usudul Ghabah bahawasanya Nu'man bin Bashir ini adalah bayi yang pertama yang lahir di kalangan Ansar. Bayi yang pertama yang lahir di kalangan Ansar, iaitu orang Madinah, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Madinah yang asalnya dinamakan Yathrib, kemudian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dinamakan Madinah Al-Munawwarah. Dan antara bayi yang pertama yang lahir, mengikut sebahagian pendapat katanya Nu'man bin Bashir lah orang yang pertama yang lahir pada masa itu. Baik, dan disebut juga dalam kitab Usudul Ghabah yang sebut perkara yang tertinggal berkali pada pertemuan kita yang lepas, bahawa Nu'man bin Bashir ini
sahabat yang pernah dilantik oleh Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur ataupun menjadi pegawai di Himsa, kemudian menjadi gubernur juga di Kufah. Dan disebut dalam kitab yang sama, dalam cerita pasal biodata Sayyidina Nu'man bin Bashir ini, beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dunia dibunuh. Dibunuh pada tahun yang ke-64 Hijrah. Nu'man bin Bashir. Lain tu kita rakyat dah. Cerita lebih kurangnya berkait dengan Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man ini sahabat, ayah dia pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi dengan laju dah. Kalau kita baca dah tu, kita pergi dengan laju. Qala daripada Abi Abdullah, iaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah terang. Maknanya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang halal itu jelas. Dan sesuatu yang haram pun sudah terang. Benda yang haram pun jelas. Apa dia contohnya? Contohnya arak haram, jelas. Zina haram, jelas. Okey, cek dah. Benda yang halal apa? Oh, banyaklah benda-benda yang halal, benda-benda yang baik. Apa-apa saja benda yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu halal, jelas. Qala, dan di antara keduanya ada perkara-perkara kesamaran. Ni dipanggil mushtabihatun. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Banyak manusia tidak mengetahui. Baik, hadis kita ni tuan-tuan. Hadis kita ni disebut oleh ulama, Islam, agama Islam ini berkisar dalam 4 hadis. Kata sebahagian ulama hadis, dia kata, agama Islam ini berkisar, berlegar di dalam 4 hadis. Maknanya ada 4 hadis yang paling pokok yang menjadi rujukan seolah-olah seluruh kandungan ajaran Islam ini ada pada dia. Ada 4 hadis. Salah satunya ialah hadis yang kita baca ni. Hadis yang kita baca pada malam ini salah satu daripadanya. Jadi 4 lagi, 3 lagi kepada dia, ulama berselisih. Ada yang kata yang pertamanya ialah hadis innamal a'malu binniyat. Ni ambillah bab berapa pun mesti ada dia. Innamal a'malu binniyat. Yang keduanya hadis apa? Hadis yang kita baca pada minggu lepas, man ahdatsa fi amrina haza. Cerita mengada-ngadakan dalam agama yang tidak ada asal padanya. Kita kecek panjang dah lebih kurang tu. Itu dia kata adalah hadis yang kedua yang mana berkisar agama ini padanya. Hadis yang ketiga apa dia? Hadis yang ketiga kata ulama, inilah dia hadis. Hadis yang kita baca pada awal ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hadis yang keempat apa? Hadis yang keempat insya-Allah kita akan jumpa nanti. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maknanya hadis tentang meninggalkan perkara yang sia-sia. Jadi ada juga ulama kata, bukan part ni, part lain. Ada yang masukkan hadis cerita bagaimana penciptaan manusia 40 hari dalam perut ibu, mula-mula nutfah selama 40 hari, lepas tu mudghah, lepas tu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh tu. Kita baca dah pada ni. Hak tu adalah salah satu yang termasuk dalam 4 hadis yang disebut oleh ulama, hadis yang berkisar agama Islam di dalamnya, berlegar agama Islam di dalamnya. Nak ayat kepada kita kepada dia. Nak ayatnya hadis ini adalah hadis yang kita baca malam ini adalah hadis yang besar maksudnya. Jadi dalam hadis ini disebut 3 benda. 3 benda disebut. Yang pertama perkara yang halal. Yang kedua perkara yang haram. Dan yang ketiga perkara yang mushtabihat. Dipanggil syubuhat, mushtabihatun ataupun syubuhat. Maknanya perkara yang kesamaran, perkara yang tak jelas. Halal ke haram? Baik, mari kita tengok. Baik. Perkara-perkara kesamaran tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Qala, maka barang siapa terpelihara daripada kesamaran, maknanya barang siapa yang jaga diri dia daripada terjebak dalam benda-benda yang syubhat ataupun kesamaran-kesamaran itu, maka sesungguhnya bererti ia telah membersihkan untuk agama dan kehormatannya. Siapa yang meninggalkan perkara yang samar tadi, maka disebut dalam hadis faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi,
maka dia dah jaga agama dia dan maruah dia. Baik, jaga agama dan maruah. Jadi ulama, kata seorang ulama yang terkenal juga, Syekh Ibn Daqiq al-Aid nama dia. Syekh Ibn Daqiq al-Aid. Kata Syekh Ibn Daqiq al-Aid, ulama dalam bab syubhat ni, ulama ada 3 pendapat. Dalam bab sama ni, benda yang tak tahu ni ke, benda yang hak ni halal jelas, hak ni haram jelas. Hak tengah-tengah ni, pakai hak syubhat ni, ulama ada 3 pendapat. Yang pendapat yang pertama dia kata apa dia? Pendapat yang pertama dia kata benda syubhat ni haram. Dia pakai pukul gitu. Dia pakai pukul bahawasanya benda syubhat ini benda haram. Bapa benda haram? Sebab Rasulullah SAW kata dalam hadis ni, siapa yang meninggalkan syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang itu bererti dia telah menjaga agama dia dan maruah dia. Orang yang meninggalkan syubhat ini akan menjaga agama dia dan maruah dia. Maknanya orang yang buat benda syubhat akan menjatuhkan agama dan maruah dia. Oleh sebab itu, kata pandangan yang pertama, benda ini adalah benda haram. Lagu tu. Itu pendapat yang pertama. Baik, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dia kata lagu mana? Pendapat yang kedua dia kata tidak. Benda syubhat ni ialah benda yang halal. Tak ni kata haram tak? Hak ni kata syubhat ni sebenarnya benda yang halal. Bapa yang kata halal, mari kita baca dulu. Baik. Dan kehormatannya. Tetapi barang siapa yang terjumus di dalam kesamaran itu, terjerumuslah ia dalam yang haram. Ni hak kata bahawasanya benda syubhat itu adalah haram. Dia ambil daripada ayat ni. Siapa yang masuk dalam kesamaran, maka dia terjumus dalam benda yang haram. Sepertilah pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan. Disebut dalam hadis dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa yang disebut oleh Rasulullah, karra'i yar'a haulal hima. Seperti pengembala yang menggembala kambing di sekitar kawasan larangan. Gitu. Jadi lagu ni, ulama yang kata halal, ulama yang kata bahawa perkara syubhat ini benda yang halal, sebab apa? Dia ambil daripada perumpamaan Rasulullah. Rasulullah buat contoh perkara syubhat ni seperti orang yang mengembala kambing dekat dengan kawasan larangan, sekitar kawasan larangan. Nampak tak kawasan larangan ni? Katakanlah ada satu kawasan ni, kawasan ni milik raja, maka dia buatlah satu sempadan larangan. Maka ada orang tu dia pergi lepas kambing dia di kawasan itu. Tak masuk lagi. Haulal hima dia panggil. Di sekitar kawasan itu. Maka kata ulama, tak masuk lagi. Duk main ke tepi baru. Duk main ke tepi ya baru. Maka dia kata Syekh Ibn Daqiq al-Aid, pandangan yang kedua kata, halal sebab apa? Sebab ambil daripada contoh yang Nabi SAW buat, kambing tu tak masuk lagi dalam. Duk main ke tepi baru. Kalau masuk dalam baru haram. Kalau masuk dalam barulah haram. Duk main ke tepi baru. Jadi dia kata, kalau kita tengok, sepertilah pengembala yang mengembala di sekitar, tak masuk dalam, di sekitar kawasan larangan, duk main keluar. Hampir sahaja ia terjerumus ke dalamnya. Hampir-hampir dia masuk ke dalam kawasan larangan itu. Baik. Maka itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ni maknanya dia memang kata istilahnya, kata Syekh Ibn Daqiq al-Aid, dia tawakuf. Tawakuf maknanya dia tak boleh nak royak. Memang tak boleh royak betul. Halal ke haram? Benda syubhat ni memang tak boleh nak beri keputusan sama ada halal ataupun haram. Maka dia kata meninggalkan benda yang kita tak tahu halal dan haram itu adalah wara' dipanggil. Kita ayat dasar sebelum ni, orang yang meninggalkan perkara syubhat itu ialah orang yang wara'. Baik, kita biasa duk guna ayat tak? Wara' ni nampak wara'. Wara' ni apa dia sebenarnya? Wara' ini orang yang sudah jauh dah daripada benda-benda haram, dia tak buat dah benda haram.
Benda syubhat pun dia tinggal. Itu baru warok. Ada pun kita ni duk main gelombang tak tahu mana lagi, duk bergelumang kata bahasa luar. Duk main kadang-kadang buat benda haram. Kadang-kadang kita buat benda yang halal. Kita masih lagi terjebak dengan benda-benda yang haram. Itu tak, maknanya kita ni belum lagi melangkah kepada warak dok lagi. Orang yang nak jadi warak ni dia selesai dah bagai-bagai haram tak buat berlaku. Bagai yang haram tidak dilakukan sama sekali, bagai syubhat pun dia tinggal. Tu warak. Jadi jauhlah daripada kita ni. Jadi kadang-kadang kita menggunakan bahasa itu tak tepat. Baik. Jadi yang ketiga ni dia kata tak tahu halal ataupun haram, tak tahu, maka meninggalkan ia adalah warak. Meninggalkan dia adalah lebih baik warak. Hak nombor dua saat ni pun serupa juga sebenarnya. Hak nombor dua dia kata halal. Pendapat yang kedua dia kata syubhat ini, perkara mustabihat ataupun syubhat ini adalah benda yang halal, tapi meninggalkan ia adalah lebih baik. Serupa. Pendapat nombor dua, pendapat nombor tiga ini adalah serupa. Hak nombor satu tu berat sikit. Iaitu haram tu tak sah. Baik. Kalau tuan-tuan nak tahu, pengarang kitab kita ni Al-Imam Nawawi buat hadis 40 ni, namanya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tuan kitab kita ni tidak pernah makan makanan kecuali yang dibuat oleh ibu dia. Warak ke tak warak Tidak pernah makan makanan hok dia jual kedai lah, kita pergi cari pasar malam, kau pergi cari pasar kedai kopi mana tak ada. Jauh sekali lah jam itu, tak tahu lah ke mana. Tapi tidak pernah makan apa-apa makanan kecuali yang mak dia buat. Mak dia bukan duduk dekat dengan dia, mak dia jauh. Mak dia duduk jauh. Terpaksa buat roti kering, dihantar sekali ataupun 2 kali sebulan. Roti kering itu dihantar oleh mak dia 2 kali sebulan dan dia makan itu. Ni baru warak sungguh. Adapun kita ni, kita terdedah dengan perkara-perkara syubhat yang sangat banyak. Kita terdedah dengan perkara-perkara syubhat yang sangat banyak. Jadi dalam hadis ini disebut bahawasanya orang yang melakukan perkara syubhat, kalau kita tengok ni, barang siapa, undur balik ni sikit, barang siapa yang terjerumus di dalam kesamaran itu, terjerumuslah ia dalam yang haram. Nabi sebut. Dalam hadis disebut waman, mana dah? Faman ittaqa faqad waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang terjebak dalam perkara-perkara syubhat ini, dia terjebak dalam perkara haram. Saat ni kata ulama halal tapi kalau kita faham, kalau kita baca, sekali baca kita nampak seperti apa perkara syubhat ini adalah perkara haram. Sebab Rasulullah kata siapa yang masuk ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia masuk ke dalam perkara haram. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata gitu, seolah-olah benda itu seolah-olah sudah haram? Kata ulama, kata Syekh Ibn Daqiq Al-Aid dalam kitab syarah ni, syarah pada hadis 40, disebut kerana orang yang melakukan perkara syubhat ini seolah-olah dia berani melakukan dosa, seolah-olah dia berani buat benda-benda yang kita tak jelas, halal ke haram, halal ke haram, halal ke haram. Dia berani terjun dalam perkara-perkara itu, seolah-olah dia berani untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberanian dia itu menyebabkan dosa. Keberanian dia bermain-main dengan benda-benda tak tahu ke halal tak haram ke apa, dia pakai gomong pergi belakang itu, keberanian dia itu menyebabkan dosa. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, apa Rasulullah kata siapa yang terjerumus dalam benda syubhat ini, dia terjerumus ke dalam benda haram. Kata Ibn Daqiq Al-Aid, Syekh Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, dia kata kerana orang yang buat benda syubhat ini hati dia akan gelap. Hati dia ni akan jadi gelap dan lama kelamaan dia akan terjebak dengan benda haram. Lama kelamaan dia akan terjebak dengan perkara-perkara haram. Baik. Satu lagi perkara yang disebut oleh guru kita, Al-Fadil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah taala,
Dia kata perkara syubhat ini kebanyakan manusia tak tahu. Kebanyakan orang awam ni tak tahu. Kita kan kalau berdepan dengan setengah-setengah perkara tu kita tak tahu halal ke haram, halal ke haram. Apa punca kita tak tahu? Puncanya ilmu kita tak banyak. Ilmu kita tidak banyak. Adapun para ulama, orang yang alim, orang yang betul-betul mahir dalam seluk beluk agama ini, dia tahu. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tak tahu. Tapi para ulama tahu. Dan kata guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, kadang-kadang ulama ini dia tidak boleh buat semua benda yang dia tahu. Maksudnya ada setengah-setengah benda itu kalau dia buat nampak pelik. Sebab apa? Orang awam tak biasa buat. Orang awam tidak biasa buat. Jadi bila dia membuat perkara-perkara yang tidak biasa dibuat oleh orang-orang awam, maka benda ni akan timbul satu benda yang pelik. Gitu. Itu kata guru kita. Cuma nak ayat di sini bahawasanya orang-orang yang alim dia tahu. Bukan kata semua orang tak tahu belaka berkait dengan perkara syubhat ni. Ada di kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ilmu, maka dia tahu. Baik. Kita sambung. Di sekitar kawasan larangan, hampir sahaja ia terjerumus ke dalamnya. Qala ketahuilah. Jadi dalam ayat itu disebut ala. Ketahuilah. Ketahuilah ini, kata ulama, bila kita jumpa perkataan ketahuilah dalam kitab ke, dalam hadis ke, maksudnya apa? Maksudnya perkara yang nak sebut sebelum tu ialah perkara yang penting. Perkara yang nak disebut selepas perkataan ketahuilah itu adalah perkara yang penting, yang perlu kita ambil perhatian, yang perlu kita faham dan perlu kita amal. Maka disebut dalam hadis ini, ketahuilah bahawa tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Disebut dalam hadis ini, ala wa inna likulli malikin hima. Tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Pada zaman dahulu, orang Arab kerja dia mengembala kambing. Orang Arab kerja dia mengembala kambing. Jadi dia lepas kambing. Dan di dalam banyak-banyak kawasan mereka cari merupuk gapo ni, wira kambing, makanan gapo sini, ada kawasan-kawasan larangan raja. Ada kawasan-kawasan larangan raja. Maka kawasan larangan raja ni petai lagi dia tak pergi rapat. Petai lagi dia tak berani pergi rapat. Sebab apa? Kalau salah masuk kawasan itu, maka akan dihukum oleh raja. Nya bunuh, kau nya igak, kau lagu mana? Jadi orang Arab sangat-sangat faham dengan perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ketahuilah bahawa tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Maka orang Arab pun nampak lalu, kawasan larangan raja. Lagu tu. Ketahuilah bahawa larangan Allah ialah segala yang diharamkannya. Ingat, raja segala raja, iaitu Allah Azza wa Jalla pun ada kawasan larangannya. Gapo kawasan larangannya? Kawasan larangannya ialah benda-benda yang diharamkan. Kawasan larangan, benda-benda yang diharamkan. Gapo dia contohnya? Zina. Larang. Lepas tu adakah kita nak tunggu nanti berzina ataupun siapa kau dekat-dekat dengan nak berzina baru nak lari? Tak. Dalam Quran sebut la taqrabuz zina. La taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Jangan kamu hampir. Maknanya, jangan kamu pergi dekat dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain disebut, tilka hududullah, fala taqrabuha. Itulah dia had-had, batasan sempadan Allah. Jangan pergi dekat. Jangan pergi dekat. Kalau perkara itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu jangan pergi dekat. Begitu. Fala taqrabuha. Qala ketahuilah. Ketahuilah di dalam tubuh badan itu ada seketul daging. Selepas Rasulullah SAW sebut
berkait dengan kawasan larangan, berkait dengan raja, yang mana raja itu ada kawasan larangan. Kemudian Rasulullah SAW juga riwayat bahawa dalam badan ini ada seketul daging. Kata ulama disebut selepas cerita pasal raja, disebut bahawasanya dalam badan itu ada seketul daging. Apa sebab? Nak ayatnya dalam badan kita ni ada raja. Dalam badan kita ni ada raja. Apa dia raja tu? Seketul daging tu. Seketul daging tu apa dia? Mana kita akan jumpa? Hati. Seketul daging itu ialah hati. Hati ini seperti raja. Raja yang mengawal segala anggota. Segala anggota ni adalah rakyat dia berlaku. Tangan, kaki, telinga, mata ni, siapa yang merintah sebenarnya? Raja. Raja siapa dia? Hati. Kalau raja dalam negeri ke mana-mana ke, kalau raja baik, insya-Allah rakyat akan jadi baik. Itu tak kaedah. Kalau raja baik, maka rakyat akan jadi baik. Begitulah juga dalam badan. Dalam badan manusia, kalau raja yang duduk dalam badan manusia itu baik, maka baiklah rakyat dia, iaitu anggota badannya akan jadi baik belaka. Baik. Apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya. Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah badan seluruhnya. Dan apabila ia rosak, rosaklah segala-galanya. Apa dia? Ketahuilah itulah hati. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita kecek dah juga dalam bab ni. Kita kecek dah tajuk ni berkait dengan innamal a'malu binniyat. Bila kita kecek pasal niat, kita sebut dah pasal dalam hati itu ada mudghah, ada satu daging yang mana kalau dia molek belakang. Baik, kesimpulan hadis. Islam telah menerangkan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Islam dah kita sebut dah tadi, innal halala bayyin, innal harama bayyin. Allah dah jelaskan. Islam dah jelaskan. Yang kedua, perkara-perkara syubhah hendaklah dijauhkan. Benda-benda syubhah itu hendaklah kita jauhkan. Yang ketiga, setiap orang hendaklah menjaga kehormatan diri. Jaga kehormatan diri apa? Dengan jangan terjebak dengan benda-benda syubhat. Sebab Rasulullah SAW sebut, siapa yang menjauhkan diri daripada perkara syubhat, maka dia jaga kehormatan diri dia. Jauhkanlah perkara syubhat, dengan cara itu kita jaga kehormatan diri. Qala yang keempat, jauhilah perkara-perkara yang boleh membawa kerosakan diri, iaitu perkara-perkara yang haram dan juga termasuk perkara-perkara yang syubhat. Yang kelima, tiap-tiap orang hendaklah melatih diri membuat perkara-perkara baik. Dan yang keenam, hendaklah sentiasa membaiki hati. Apa kena baiki hati? Sebab Rasulullah SAW kata, hatilah yang mengawal segala-galanya. Baik, dalam kitab yang disyarah oleh Syekh Ibn Daqiq Al-Aid, dia sebut dah kisah ni sebelum ni. Cuma bila kita tanya guru, contoh zuhudnya ataupun waraknya Rasulullah SAW, hamba sebut pada minggu lepas satu kisah di mana dua orang sahabat, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdun bin Zam'ah. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdun ibn Zam'ah ni, dia berbalah. Berbalah ni tentang apa? Tentang seorang budak. Sa'ad bin Abi Waqqas kata bahawasanya budak itu ialah anak saudara dia. Ceritanya kata guru kita, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fa' bin Amran, budak ni lahir daripada seorang hamba perempuan. Budak ni lahir daripada seorang hamba perempuan. Jadi pada waktu pembukaan kota Mekah, budak ni berkali umur dia dalam 7 tahun 8 tahun gitulah. Umur dia dalam 7 tahun 8 tahun. Jadi bila budak ni lahir, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia ada adik-beradik nama Utbah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi. Dia ada adik-beradik nama Utbah. Utbah ni mati dalam keadaan kafir. Ya, dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam perang Badar.
Dan dalam peperangan yang sama, Sa'ad bin Abi Waqqas ini jumpa dengan abang dia Utbah ni. Ada perang. Dan dia tengok, dia dengan abang dia pada waktu abang dia ni nak mati, nyawa-nyawa ikan. Dekat nak mati ni abang dia rakyat, bahawasanya bayi yang duduk dalam perut perempuan itu adalah anak aku. Sebelum mati tu, boleh jadi dia tak ada anak lain berkali dia tak ada anak lain. Maka dia rakyat, bayi yang duduk dalam perut perempuan itu adalah anak aku. Baik. Perempuan itu ialah hamba. Hamba. Jadi bila Fathul Makkah, bila pembukaan kota Mekah, berjumpa dengan budak tu, jumpa dengan budak yang dikatakan anak saudara dia, maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ini adalah anak saudara aku. Anak saudara aku, dia ni anak kepada Utbah bin Abi Waqqas. Baik. Kemudian kata pula Abdun bin Zam'ah. Abdun bin Zam'ah ni siapa dia? Abdun bin Zam'ah ini adalah adik ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Rasulullah berkahwin dengan seorang perempuan, Saudah binti Zam'ah, dan bila berkahwin dengan Saudah, maka Abdun ni macam adik ipar lah. Dah. Kata Abdun ibn Zam'ah, dia kata, wahai Rasulullah, budak ini adik-beradik aku. Jadi gitu. Budak ini adik-beradik aku sebab hamba perempuan itu adalah milik ayah aku. Milik Zam'ah. Hamba perempuan itu adalah milik ayah aku. Dan ayah aku, dia lahir daripada ayah aku lah. Baik. Maka Rasulullah SAW tengok pada budak tu. Bila dua-dua ni mendakwa bahawa ni anak saudara aku, ni adik aku, maka kata sampai lalu, asyik tengok muka. Asyik tengok muka budak ni. Bila tengok muka, maka dia dapati muka tu Rasulullah kenal Utbah. Rasulullah kenal Utbah mati dalam perang tu. Muka tu serupa dengan Utbah. Nampak serupa dengan Utbah. Cuma kawan ni dakwa bahawa itu adalah adik dia, anak pada ayah dia. Baik. Maka Rasulullah SAW kata, wahai Abdun ibn Zam'ah, Abdun ibn Zam'ah, adik ipar Rasulullah, ini adalah adik kamu. Muka serupa dengan Utbah. Muka serupa dengan orang yang mendakwa masa mati tadi, masa mati dalam perang Badar tadi. Wahai Abdun ibn Zam'ah, boleh budak ni. Budak ini boleh kamu. Kerana apa? Al-waladu lil firash. Kerana Rasulullah SAW kata, seorang anak itu dikira pada satu ikatan yang sah. Maknanya ikatan perhambaan itu adalah satu ikatan yang sah dan diiktiraf dari sudut agama. Macam perkahwinan yang sah lah juga. Tapi dia hamba. Baik, walil akhiri hijrun. Dan bagi orang yang akhirnya asal maknanya ialah orang yang zina. Jadi Utbah ni orang kafir lah. Utbah ni orang kafir. Jadi dia seolah-olah buat benda yang tak boleh lah dengan tu. Maka bagi Utbah itu dia hijr, dia disekat, tak boleh. Maka dengan kata-kata Rasulullah SAW itu, jadilah budak itu jadi adik ipar Rasulullah juga lah. Budak itu adalah adik ipar Rasulullah. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW kata kepada isteri dia yang bernama Saudah, wahai Saudah, ihtajibi, maknanya tutup aurat depan budak ni. Kalau nak kira boleh buka aurat dah lah, muka adik-beradik. Jadi apa ya Rasulullah suruh Saudah tutup aurat? Sebab apa? Sebab ni warak. Kerana ada kesamaran di situ. Ada sedikit kesamaran. Hak ni dakwa gini, cuma Rasulullah SAW mengiktiraf apa yang diiktiraf oleh syarak. Apa yang diiktiraf oleh syarak, maka itu yang diiktiraf. Ada pun hak ni apa yang berlaku pada zaman jahiliah apa tu tidak diambil kira. Maka tidak diambil kira. Bila tidak diambil kira, maka yang betulnya benarnya Abdun bin Zam'ah. Baik,
Tapi Rasulullah SAW kata suruh tutup aurat. Sebab apa? Warak. Katanya guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, cerita ini menunjukkan Rasulullah mengamalkan syariat ini zahir dan batin. Secara zahir, secara batin diamalkan. Maknanya secara zahirnya memang boleh kepada Abdun bin Zam'ah jadi adik-beradik. Tapi secara batinnya hukum dengan warak, takut timbul kesamaran, maka tutup aurat. Ni ceritanya. Kalau lagi tak ada. Habis kat ni lah, insya-Allah kita sambung hadis yang seterusnya pada pertemuan kita yang akan datang. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah daripada kelemahan hamba sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil